Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bayangkan saudara-saudara sekalian, bertahun-tahun kita tak pernah tahu rahasia Mahathir ini dibongkar juga akhirnya oleh salah seorang pemimpin Barisan Nasional yang lama yang pernah backup Mahathir, pernah menyayangi Mahathir. Tapi kali ini dia sendiri membuat kenyataan yang tak puas hati dengan apa yang Mahathir lakukan kemarin tentang kontroversi yang dia buat, yaitu berkaitan bangsa India dan Cina. Akhirnya, Rafida Aziz, Anda tahu siapa Rafida Aziz? Kalau kamu masih ingat, dia antara orang yang pernah berharap supaya Tun Mahathir jangan cepat-cepat letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Kamu masih ingat kan? Waktu Tun Mahathir Mohamad meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada waktu itu, Rafida Aziz adalah orang yang antara memohon supaya ditarik balik dan menangis. Tapi kali ini, Rafida Aziz kata, dia mengimbas kembali konsep bangsa Malaysia dalam wawasan 2020. Anda masih ingat kan siapa yang memperkenalkan wawasan 2020? Siapa lagi kalau bukan Tun Mahathir? Tapi tak tahulah Tun Mahathir terlupa, sengaja lupa atau buat lupa tentang wawasan 2020 yang dia perkenalkan sendiri. Pada tahun 1991, Perdana Menteri ketika itu yaitu Dr. Mahathir memperkenalkan wawasan 2020 yang digagaskannya antara lain untuk mewujudkan sebuah negara Malaysia yang bersatu menerusi konsep bangsa Malaysia. Rafida Aziz yang berkhidmat sebagai menteri selama lebih 2 dekad di bawah pentadbiran Dr. Mahathir mengimbas kembali betapa wawasan itu merangkumi pelbagai kaum dan asal keturunan seluruh rakyat Malaysia. Kini sudah 2024. Marilah kita terus menghormati kepelbagaian kita dan menerimanya sepenuh hati. Marilah kita bersatu dan terus membina Malaysia yang lebih kuat, berdaya saing dan dihormati, dan tidak membenarkan unsur politik menyebabkan perpecahan di kalangan kita, kata beliau lagi. Kenyataan itu dikeluarkan ketika Dr. Mahathir sedang mempertikaikan kesetiaan orang Cina dan India di Malaysia. Tanpa menyebut sebarang nama, Rafida membangkitkan ada pihak yang menyuarakan pandangan berkenan siapakah orang Malaysia. Negara kita sudah merdeka daripada penjajah selama 67 tahun dan telah menjadi Malaysia yang bersatu selama lebih 60 tahun. Warganya adalah orang Malaysia. Mungkin inilah masanya kita benar-benar bersama dengan solidariti sebagai orang Malaysia yang bersatu, menghormati dan menerima kepelbagaian di kalangan kita, katanya. Katanya lagi, tiada keperluan untuk orang Malaysia mempersoalkan satu sama lain berkenan kesetiaan dan rasa cinta kepada negara. Malah, mereka yang memberi kaiban kepada negara dan menyebabkan rasa tidak hormat orang lain kepada Malaysia tidak peduli terhadap imej baik negara. Dia juga menyuarakan penghargaan kepada warga Malaysia termasuk golongan muda yang menghancurkan nama negara menerusi pencapaian mereka terutama di pentas dunia. Mereka melakukannya sebagai warga Malaysia dan ada yang mencapainya tanpa bantuan keuangan kerajaan. Namun mereka kekal sebagai orang Malaysia, katanya. Mahathir yang meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri kali kedua pada tahun 2020 tahun sama, dia mengharapkan wawasannya tercapai. Memang tidak asing dengan kenyataan-kenyataan yang kontroversi. Wawasan 2020 menggariskan 9 cabaran untuk Malaysia, termasuk untuk mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. Selepas tewas pada PRU 2022, Mahathir dilihat mula berpihak kepada pembangkang dan kian kerap menyentuh isu berkaitan kaum dan agama. Beberapa komen di ruangan Malaysia kini bercakap tentang ini ialah
Politik bergantung kepada budaya, kata Jimmy Page. Saudara-saudara sekalian, kat Malaysia, budaya orang Melayu menguasai Malaysia. Oleh sebab itulah, kata beliau, kita bersyukur kerana Malaysia ini mempunyai perpaduan yang kuat. Black Hawk kata, wahai walaun, hadam baik-baik imbasan memori Rafidah Aziz ini. Dan 9 cabaran dalam Wawasan 2020 oleh Tun Mahathir. Antaranya, mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. Jadi, yang kamu label Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai liberal dan kamu puja Tun Mahathir sebagai pejuang totok Melayu, ingat-ingatlah, negara liberal adalah cita-cita Tun Mahathir dalam Wawasan 2020. Black Hawk menulis panjang lebar. Kata beliau, Tun Mahathir macam biasa. Bila tersepit, dia mencari kawan yang boleh ditunggangnya. Saya masih ingat, kata Black Hawk. Saya masih ingat ketika dia berusaha menjatuhkan Datuk Seri Najib. Dia tahu dia tiada kekuatan untuk menewaskan Datuk Seri Najib. Maka dia menghidu peluang menunggang Pakatan Harapan ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim masih di penjara. Oleh sebab itulah, tanpa persetujuan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Mahathir tak mungkin akan dapat bergabung dengan PH. Maka dia sanggup dengan muka tak malu merayu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sanggup menemui Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah. Dengan sifat pemaaf Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia membenarkan Tun Mahathir bersama Pakatan Harapan PH. Akhirnya, Pakatan Harapan PH menang tipis dan berjaya membentuk kerajaan pusat. Lepas dia menumbangkan Datuk Seri Najib, apa yang Tun buat? Dia pasang Azmin dalam PKR cuba sailang jawatan Presiden. Pada masa yang sama, dia mula operasi memusnahkan UMNO dengan percubaan mengharamkan UMNO. Nasib baik, niat jahat itu telah dapat dihidu dan dihalang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli. Janji penyerahan jawatan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ditepati. Jadi begitulah kelicikan orang tua berusia menghampiri 99 tahun ini. Pas sudah hampir-hampir masuk jerat Tun Mahathir. Kalau dia jadi calon PAS di Kemaman dan menang, pasti menang, dialah calon tunggal Perdana Menteri. Apa pendapat kamu pula tentang isu kali ini? Dan yang lebih penting lagi, kita teruja dengan pendedahan Rafidah Aziz ini. Beliau salah seorang penyokong daripada Tun Mahathir dahulu, tapi sekarang ini beliau kelihatan mula menyindir sinis walaupun tidak menyebut nama Mahathir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata Perikatan Nasional akan tumbang dan bubar selepas kenyataan Tun Mahathir Mohamad. Mereka kata gara-gara Tun Mahathir Mohamad, Perikatan Nasional kini diambang kesusahan paling besar pernah dialami oleh gabungan itu. Ada orang kata sebelum ini Perikatan Nasional sudah mendapat rentak untuk dapat mendapatkan sokongan daripada kaum lain selain daripada orang Melayu. Namun demikian, di saat mereka sudah mula mendapat rentak, ada penganalisis politik, ada juga pemerhati politik kata Tun Mahathir kacau daun. Bagaimana tak kacau daunnya, kata mereka, gara-gara kenyataan Tun Mahathir kemarin, maka berlarianlah sokongan daripada para penyokong yang bukan Melayu, kata mereka. Ini dibuktikan salah satu parti komponen yang menyokong Perikatan Nasional, yang merupakan satu-satunya komponen yang bukan berasaskan Melayu semata-mata,
yaitu Parti Gerakan, kini juga mula bersuara tentang Tun Mahathir. Dan Anda tahu, Tun Mahathir itu ialah penasihat kepada 4 buah negeri yang dipimpin oleh PAS. Makna kata Tun Mahathir Mohamad bukan secara tidak langsung, tetapi secara langsungnya mempunyai kapasiti besar, mempunyai tanggung jawab besar terhadap Perikatan Nasional, dan PAS juga pastilah mempunyai tanggung jawab besar terhadap Tun Mahathir. Itu sebabnya Lau yang merupakan Presiden Parti Gerakan mengatakan tindakan Tun Mahathir itu adalah satu tindakan yang memalukan, dan beliau juga mengecam kenyataan Mahathir yang mengatakan orang India tak cukup setia terhadap Malaysia. Presiden Parti Gerakan itu berkata, tidak wajar bekas Perdana Menteri mempersoalkan kesetiaan lambang identiti kebudayaan Malaysia yang banyak menyumbang kepada pembangunan negara. Presiden Gerakan Dominic Lau mengecam kenyataan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa masyarakat India tidak setia kepada Malaysia kerana masih terikat dengan negara asal. Beliau berkata tindakan Mahathir mempersoalkan kesetiaan salah satu lambang identiti kebudayaan Malaysia berbilang kaum yang telah lama berada di negara ini maupun menyumbang kepada pembangunan negara dianggap tidak wajar dan memalukan. Apa yang menyedihkan, bekas Perdana Menteri itu dalam temu bual berkata telah pun compensated well masyarakat bukan Melayu ke atas sumbangan mereka. Bolehkah kita memberi pampasan kepada rakyat kita sendiri? Ahli politik perlu keluar daripada perigi politik cetek. Tidak guna kita mendabik dada sebagai sebuah negara yang pesat membangun, tetapi kepelbagaian dalam kalangan masyarakat diserang barah, katanya lagi. Lau berkata rakyat perlu bersatu dengan menerima fakta bahwa negara ini dibina atas landasan perpaduan dan segala pemahaman dan silaturahim penting demi kemakmuran bersama pada masa akan datang. Menurutnya, beliau juga pernah mengutarakan kekesalan berkaitan kenyataan kontroversi daripada Mahathir yang menyelar parti politik pimpinan bukan Melayu sebagai parti pendatang pada PRK Pulai lalu dalam pertemuan sebelum ini. Kenyataan sebegini daripada seorang yang dilihat sebagai negarawan adalah sangat menyinggung. Kerajaan perlu menasihati beliau dan tidak terus menanam. Untuk terus tidak menanam perbezaan yang berkemungkinan memecah belahkan semangat bangsa Malaysia yang telah kita bina selama ini, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kenyataan seperti ini, maka makin kuatlah spekulasi mengatakan Perikatan Nasional tidak akan mampu bertahan lama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini pasti mengejutkan Anda semua karena ada kaitan dengan jutawan. Jutawan apa? Jutawan senyap. Jutawan senyap masuk hospital, proses SPRM ditangguh. Siapa jutaan senyap ini? Dipetik daripada Harapan Daily. Susulan Tun Daim Zainuddin dimasukkan ke hospital, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menetapkan tarikh baru untuk merakam keterangan bekas Menteri Kewangan itu. Oh, rupa-rupanya jutawan senyap yang disebut dalam Harapan Daily ini merujuk kepada Tun Daim Zainuddin. Ini sebabnya SPRM menangguhkan rakaman siasatan terhadap Tun Daim Zainuddin kerana beliau dimasukkan ke hospital. Harap-harapnya beliau cepat sembuh dan diharapkan kita tahu apa penyakit beliau atau masalah kesehatan beliau tidak lama lagi. Proses yang sepatutnya berlangsung hari ini ditangguhkan hingga ke tarikh baru yang diperoleh kelak. Berita harian memetik sumber sebagai berkata, temu bual dengan tokoh yang turut digelar sebagai The Silent Millionaire atau jutawan senyap itu perlu dijadwalkan semula memandangkan Daim dimasukkan ke hospital. Ada netizen mula mengatakan supaya
Mereka berharap kemasukan Daim Zainuddin ke hospital itu bukanlah kerana terlalu stres, bukan kerana terlalu kemurungan kerana disiasat oleh SPRM. Mereka berkata, kita doakanlah supaya punca Daim Zainuddin masuk hospital bukan kerana terlalu stres oleh siasatan SPRM. Kami dimaklumkan beliau dimasukkan ke hospital minggu lalu, jadi kami kena tetapkan tarikh baharu, katanya lapor FMT. Dalam affidavit yang difailkan bersama permohonan semakan kehakimannya pada 10 Januari lalu, Daim mengatakan bahawa beliau kehilangan 50 bilion ringgit apabila memutuskan untuk menyertai politik dan berkhidmat kepada negara sekitar 1980-an. Kata Daim, jika saya kekal dalam perniagaan untuk mengembangkan aset ini secara aktif, nilai untuk pegangan saham cair, liquid stock holding saya saja akan bernilai lebih RM50 bilion hari ini. Itulah kos pribadi saya hari ini dalam keputusan menyertai kerajaan. Seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka yang dinyatakan, keputusan saya untuk menyertai kerajaan dan berkhidmat kepada negara mendatangkan kerugian keuangan yang besar kepada diri saya dan keluarga saya, katanya. Dedahnya lagi dalam affidavit bagi mencabar tindakan SPRM yang menyiasat dan membekukan aset beliau dan keluarga termasuk syarikat Menara Ilham Sdn Bhd. Aset cair beliau berjumlah kira-kira RM750 juta bersamaan dengan 250 juta US dollar sebelum menyertai kabinet. Dengan pendedahan ini, kita memang menghormatilah kekayaan Daim Zainuddin. Beliau memang seorang yang sangat kaya. Ialah kita boleh gelar beliau sangat kaya dengan kekayaan beliau dengan aset cair 750 juta. Itu bukan satu jumlah yang kecil. Bahkan apabila Daim Zainuddin kata kalau dia masih lagi meneruskan perniagaan, dia kini mempunyai 50 bilion ringgit aset cair. Tapi beliau nyatakan itulah sumbangan terbesar beliau kepada Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dr. Mahathir tidak layak cakap soal kesetiaan. Dia pun tak setia. Itu kata seorang pemimpin. Nah, saudara-saudara sekalian, ini rahsia paling besar Mahathir yang tak pernah kita dengar, yang tak pernah didedahkan kepada kita, akhirnya sampai sudah ke telinga kita. Tapi yang menjadi tanda tanya kepada saya sendiri ialah kenapa dia digelar tidak setia? Adakah dia tidak setia kepada negara? Tidak setia kepada sesiapa? Ikuti terus ulasan ini. Tapi adakah anda juga setuju dengan kenyataan tajuk kepada isu ini? Dr. Mahathir tak layak cakap pasal kesetiaan. Dia pun tak setia. Apa pendapat anda? Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tiada sebarang hak untuk mempersoalkan kesetiaan masyarakat India di negara ini. Dan kenyataan sensitif yang dikeluarkan oleh beliau baru-baru ini tidak perlu dilayan sama sekali. Presiden MIC Tan Sri S.A. Vineswaran berkata, parti itu mengambil pendekatan untuk tidak melayan kenyataan sensitif yang dikeluarkan itu, malah akan menumpukan fokus kepada perkara lain yang lebih penting. Kesetiaan ini adalah satu konsep yang tiada kena mengena dengan Tun Mahathir kerana dia tak setia pada UMNO. Dia tidak setia pada Bersatu. Dia tidak setia pada Pakatan Harapan yang telah melantik beliau menjadi Perdana Menteri kali kedua pada tahun 2018. Kita tak nak komen pada orang yang tak faham erti setia. Jadi kalau dia cakap soal kesetiaan, biarlah dia cakap
Kalau dia faham, dia pun setia. Tak payahlah untuk dilayan, kita ada kerja lain. Katanya ketika ditemui selepas menghadiri sambutan Punggal Berkatan bangunan MIC di Kuala Lumpur hari ini. Sebelum ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam satu temu bual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV Starlet India Tanti TV mendakwa, masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Ketika ditanya jika MIC akan mengambil sebarang tindakan terhadap kenyataan berbaur perkauman itu, Venus Goran berkata ia terpulang kepada pihak kerajaan. Bagi pihak kami di MIC, kita ada buat keputusan di bawah Barisan Nasional pada masa itu. Dan kita berpegang pada prinsip itu, menghormati perlembagaan, katanya. Dalam masa sama, beliau turut mempersoalkan status tokoh negarawan yang diterima Dr. Mahathir. Sebab erti negarawan ini di negara Malaysia ini, di mana rakyatnya ialah majmuk. Negarawan ini adalah sepatutnya untuk setiap kaum. Komen dia tidak mengguris hati saya. Sebab kami setia, tetapi dia tak faham erti setia itu, katanya. Beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu ini ialah salah seorang netizen kata, maksud setia hanya boleh setia pada duit. Setia pada duit. Oh, itu pula seorang netizen dikata. Seorang lagi kata, hantam sama dia kau-kau, katanya lagi. Hentam kepada siapa? Hentam Tun Mahathir Mohamad. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan. Selepas ini tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.